Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, saya masih Tabila Osman daripada grup 2, di mana pada hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk pengurusan kos contemporary. So, pada seterusnya saya serahkan pada Shivanita. Selamat sejahtera, saya Shivanita. Saya ingin mempersembahkan tentang pengekosan kitaran hayat. Sebagai kos-kos yang melibatkan penghasilan produk, bermula dari konsep sehingga keseluruhan kitaran produk, termasuk kos bahan mentah, kos pemasangan, kos operasi, kos sokongan, kos penyelenggaraan dan juga kos pelupusan. Pengekosan kitaran hayat boleh dilihat daripada beberapa perspektif. Yang pertamanya merupakan perspektif pemasaran, yang keduanya merupakan perspektif pengeluaran dan yang ketiganya merupakan perspektif usia boleh guna. Bagi perspektif pemasaran, terdapat beberapa tahap, iaitu introduction, iaitu pengenalan, growth, iaitu pertumbuhan, maturity, iaitu kematangan, dan decline, yang merupakan penurunan. Bagi tahap pengenalan, jualannya pula sangat rendah dan produknya adalah baru diperkenalkan di pasaran. Kos pada tahap pengenalan merupakan sangat tinggi yang melibatkan promosi dan pengiklanan yang tinggi. Keuntungan pula negatif ataupun rendah. Bagi tahap pertumbuhan, jualannya bertambah meningkat. Produknya pula diterima dalam pasaran dan pelanggan mula membeli produk berkenaan. Kos pada tahap pertumbuhan adalah rendah dan dikira daripada purata bagi setiap pembelian oleh pelanggan. Keuntungan pada tahap pertumbuhan adalah tinggi kerana jualannya meningkat. Seterusnya, jualan pada tahap kematangan mencapai tahap maksimum dan juga mula menurun. Kosnya pula rendah dan masih bergantung pada purata bagi setiap pelanggan. Keuntungan tahap kematangan adalah tinggi tetapi mula turun. Bagi jualan pada tahap penurunan adalah merosot disebabkan kemajuan teknologi, perubahan cita rasa pelanggan dan juga persaingan yang meningkat. Kosnya pula rendah untuk semua dan keuntungannya mula merosot. Seterusnya, perspektif pengeluaran. Definisinya merupakan tahap kitaran hidup dengan perubahan jenis kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan penyelidikan dan pembangunan, kegiatan pengeluaran dan kegiatan logistik. Perspektif pengeluaran menekankan kos kitaran usia. Kos ini termasuk kos penyelidikan, kos pembangunan, kos pengeluaran, kos logistik dan juga kos pelupusan sisa. Gambar raja tersebut menerangkan bahawa lebih kurang 85% daripada kos produk diambil semasa peringkat pembangunan di tahap percubaan. Pada tahap ini, pihak pengurusan perlu mengenal pasti reka bentuk produk dan proses pengeluaran. Di sini adalah sukar untuk mengubah kos tersebut. Seterusnya, perspektif usia boleh guna. Definisinya merupakan berkaitan kepada prestasi produk terhadap harga produk yang diberikan. Kos-kos yang terlibat adalah pembelian, pengoperasian, penyelenggaraan dan juga pelupusan. Gambar menunjukkan proses pengekosan kitaran usia. Yang pertamanya merupakan analisis perancangan. Seterusnya, memilih atau membangunkan modal. Seterusnya, mengaplikasikan modal. Seterusnya, dokumen dan menyemak keputusan. Seterusnya, sediakan analisis kos usia dan akhirnya laksanakan dan mengawasi analisis kos usia. Kebaikan perspektif usia boleh guna ini merupakan penilaian dalam pilihan tandingan dalam pembelian yang diteruskan dengan mempertingkatkan kesedaran keseluruhan kos. Seterusnya pula, ramalan kos lebih tepat, pencapaian seimbang dengan kos dan kebaikan akhirnya merupakan memberikan kesan terhadap prestasi pihak pengurusan. Bagi limitasi, syarikat tidak kumpul data hasil atau kos untuk tempoh masa yang mencukupi. Kesukaran untuk mengenal pastikan produknya berada pada peringkat yang mana dalam graf kitaran hayatnya dengan tepat. Dan limitasi akhir merupakan produk yang berlainan akan mempunyai bentuk kitaran hayat yang berlainan.
Seterusnya, pengekosan sasaran. Pengekosan sasaran berasal dari industri pengeluaran Jepun pada tahun 1970-an untuk menghadapi cabaran yang berasal daripada pelanggan, iaitu permintaan produk lebih banyak dan pelbagai serta kitaran hidup produk yang tinggi. Ia berkembang sebagai satu pendekatan untuk menguruskan kos dari peringkat awal dan dilengkapi dengan teknik seperti proses kejuruteraan semula dan pengurusan kualiti keseluruhan. Pengekosan sasaran merupakan kaedah yang menentukan harga yang mana harga para pengguna sanggup bayar untuk produk tersebut. Apabila harga telah ditetapkan, syarikat perlu mengira ke belakang untuk mendapatkan kos pengeluaran, iaitu dengan menolakkan keuntungan yang dikehendaki dan lain-lain kos bukan pengilaan. Tahap asas dalam pengekosan sasaran merupakan pembentukan sasaran harga pasaran, kuantiti yang hendak dikeluarkan dan keuntungan untuk menerbitkan kos pengeluaran. Berikut merupakan proses pengekosan sasaran. Yang pertamanya, market-driven costing, iaitu temu bual, survey dengan pelanggan yang berpotensi, meletakkan tanda aras dari pesaing dan menganggarkan harga jualan. Perbandingan harga sasaran dengan perancangan jangka panjang dapat mengira margin keuntungan yang diinginkan dan sasaran kos turut dapat dibuat. Seterusnya, product level costing. Matlamatnya adalah untuk mewujudkan jurang kos sasaran yang mana ia merupakan perbezaan di antara kos semasa dan kos sasaran. Perkara penting dalam bahagian ini adalah analisis fungsian. Seterusnya, component level costing. Pengurangan kos dijalankan di peringkat komponen. Pada tahap ini, ia sering melibatkan pembekal. Berikut merupakan kos sasaran. Kos sasaran sama dengan harga sasaran tolak margin untung, iaitu untung sasaran. Bagi menentukan anggaran kos. Setelah keseluruhan kos sasaran telah ditetapkan untuk produk, jurang antara sasaran kos dan anggaran kos perlu dikenal pasti untuk mengeluarkan produk berdasarkan produk proses semasa. Pembekal, tahap produktiviti dan bahan mentah. Jurang tersebut memberikan anggaran kos berlebihan yang perlu dikeluarkan dari produk baru. Bagi mencapai sasaran kos, proses pengurangan kos adalah salah satu proses yang dijalankan berulang-ulang sehingga sasaran kos tercapai, atau juga boleh disimpulkan bahawa keseluruhan kos yang disasarkan tidak dapat dicapai dan keputusan akan dibuat untuk tidak melancarkan produk. Okey, seterusnya saya kembali pada saya Masita binti Osman. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengukusan Kaizen. Okey, pengukusan Kaizen ni berdasarkan perkataan daripada bahasa Jepun yang bermaksud penambahbaikan secara berterusan atau berubah untuk menjadi lebih baik. Kaizen adalah sistem pengurangan kos di tahap pembuatan, di mana selepas Perang Dunia Kedua, Kaizen pertama kali dilaksanakan di dalam beberapa syarikat Jepun yang telah dipengaruhi oleh syarikat-syarikat Amerika. Kaizen juga melibatkan kesemua pihak pekerja dalam organisasi, di mana dia menggalakkan mereka menyuarakan pendapat kecil untuk penambahbaikan ke atas syarikat, dan mereka melakukan perubahan kecil ke atas organisasi dalam meningkatkan keselamatan, kecekapan dan mengurangkan pembaziran. Kaizen ini melibatkan penempatan standard dan penambahbaikan berterusan terhadap standard dan tidak fokus hanya pada pengeluaran atau pemasaran, tetapi ke atas apa jua yang boleh membawa kepada perubahan. Oleh itu, Kaizen terdapat elemen Kaizen terdapat 5, di mana sorting, simplifying, sweeping, standardizing dan sustaining. Untuk sorting adalah menghapuskan semua aktiviti dan sumber-sumber yang tidak perlu atau tidak digunakan, di mana ia merupakan satu langkah dalam perancangan penambahbaikan. Untuk simplifying, iaitu memudahkan, adalah semua sumber yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dinyatakan secara teratur supaya mudah untuk diakses dan dapat mengelakkan sebarang pergerakan yang tidak perlu.
Contohnya, mewarnakan lantai, meletakkan label dan memasang rak dan almari. Untuk sweeping pula, iaitu langkah yang ketiga, sweeping adalah memastikan kawasan kerja sentiasa bersih, betul dan teratur, di mana ia dilakukan secara harian dan berterusan untuk mempertahankan penambahbaikan ini. Oleh itu, yang keempat adalah standardizing, di mana ia penyeragaman, di mana ia menjaga dan mempertahankan 3-5S yang pertama, iaitu memeriksa, menyelenggara tugas dan prosedur secara konsisten. Bagi yang terakhir, bagi elemen Kaizen adalah sustaining, di mana ia mengekalkan, iaitu mempertahankan sesuatu prosedur yang benar atau betul. Fokus terhadap memperkenalkan status, cara dan standard baru di tempat organisasi. Oleh itu, Kaizen ini mempunyai kebaikan dan kelemahan, di mana kebaikan elemen Kaizen adalah ia melibatkan semua pekerja untuk pembuatan keputusan dalam penambahbaikan yang berterusan dan menjadikan kerja lebih mudah dan meningkatkan produktiviti. Ia juga dapat mengurangkan pembaziran seperti inventory, masa menunggu, pengangkutan dan lain-lain. Dan ia juga memperbaiki tahap kualiti, keselamatan dan tahap perkhidmatan. Okey, yang seterusnya. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan bagi ketiga pengurusan, di mana pengurusan kitaran hayat adalah menentukan kos yang dilibatkan dari awal proses, pertengahan dan sehingga pelupusan. Dan bagi pengungkusan sasaran pula, ia digunakan semasa proses pemulaan produk tersebut, di mana ia menentukan harga produk, kemudian baru tentukan kos. Dan yang terakhir adalah pengungkusan Kaizen, di mana ia penambahbaikan berterusan yang melibatkan semua pekerja, seterusnya meningkatkan produktiviti dan mengurangkan pembaziran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.